Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Baik, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmatnya, dengan segala rahmatnya kita dapat di pagi ini dapat kita bersama-sama dalam satu majlis pengajian Nahwu dan Shorof. Jadi kita akan harap puan-puan dan tuan-tuan semua dah mengulangi semua pengajian, dan kita untuk nak ulang ni nanti kita akan bawa pada petang lah untuk ulang. Pagi ini kita akan terus pergi ke muka surat 44. Muka surat 44 buku tabel Nahwu Al-Fatih. Jadi sangat-sangat mustahak tuan-tuan dan puan-puan. Buku ini adalah buku yang kita mempelajari method. Bahasa Arab ni macam-macam ada, tapi kita belajar ini adalah method yang dihasilkan oleh Ustaz Syamsul Marif. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 44 buku tabel Nahwu Al-Fatih. Okey, buka pada muka surat yang ke-44. Bab tabi', dia kata. Okey, tabi' kata yang mengikuti pada kata yang lain. Okey. Tabi' ni apa? Tabi' ni dalam bahasa Arabnya, kalau terjemah Melayu maknanya pengikut lah. Benda sesuatu yang mengikut. Jadi tabi' ni sebab tu lah dia kata tabi' kata yang ini perkataan yang mengikuti pada kata yang lain. Dia ikut kata lain lah. Apa ikut? Dia ikut apa benda yang dia ikut. Nanti kita akan belajar. Pertama sekali kita kena tahu tabi' ada 4 jenis. Na'at, ataf, taukid dan badal. Jadi kita tengoklah contoh-contoh na'at dulu. Na'at macam mana? Na'at ja'a rajulun alimun. Kalau ataf, ja'a rajulun wa imra'atun. Itu kalau ataf. Ini dia hanya kasih contoh. Kalau tak faham tu memang betul lah, sebab kita tak huraikan lagi apa na'at, apa ataf, apa taukid dan badal. Dia hanya kasih contoh lah. Taukid ja'a zaidun zaidun. Badal ja'a zaidun ibnu hamidin. Jadi dia ikut apa? Tengok dia ikut apa ni rasanya. Nanti kita tengok macam mana. Okey, pertama sekali bab bawah tu kita tengok ada na'at. Na'at tabi' yang menjelaskan kata sebelumnya. Dia na'at ni dia adalah pengikut isim yang mengikuti kata sebelumnya, tapi untuk apa? Untuk menjelaskan kata sebelumnya tu. Dia untuk menjelaskan. Na'at boleh berupa mufrad dan ghair mufrad. Na'at pun ada mufrad dan ghair mufrad juga. Na'at mufrad terbagi dua, hakiki dan sababi. Na'at ghair mufrad terbagi dua juga, jumlah dan syibhul jumlah. Okey. Kita tengok dulu. Na'at mufrad terbagi dua, hakiki. Okey, kita tengok ada nombor 1 dekat sini. Kita tengok nota kaki bawah dia. Okey. Na'at hakiki, na'at yang merofakkan isim dhamir. Na'at sababi, na'at yang merofakkan isim zahir. Okey. Maknanya na'at hakiki ni untuk isim dhamir, dan na'at sababi untuk isim zahir lah, isim yang saya bagi tahu adalah satu perkataan. Macam talibun kalau isim dhamir, macam huwa huma hum. Tu dia. Na'at ghair mufrad terbagi dua, juga jumlah dan syibhul jumlah. Okey. Samalah jumlah dengan syibhul jumlah. Kalau kita pernah belajar kan, jumlah ismiyah fi'liyah, syibhul jumlah, jar majrur zaraf. Okey, pertama kita tengok na'at mufrad punya contohlah bawah tu. Okey. Na'at hakiki dulu Ruhima rajulun salihun. Jadi rajulun ni apa yang diikut? Okey, ni na'at. Na'at ni kan tabi' yang mengikuti.
dia ikut apa? Dia ikut man'ut. Orang panggil man'ut. Yang sesuatu yang diikuti tu, itu kita panggil man'ut. Okey, sekarang ni yang dia merahkan ni semua na'at. Na'at, mana man'ut dia? Man'ut dia rajulun. Rajulun solihun. Sebab apa? Solihun ni menerangkan keadaan rajulun. Lelaki yang soleh. Jadi kalau terjemahan untuk na'at ni kita panggil yang lah. Dia sifat. Dia ada setengah kita tak panggil na'at, kita panggil dia sifat. Jadi solihun ni sifat kepada rajulun. Lepas tu na'at sababi juga kita tengok. Okey. Okey, okey, kita tengok na'at sababi. Fariha abun najihun ibnuhu. Okey. Okey, first kita tengok na'at sababi dengan na'at hakiki ni dia lain sikit. Kalau na'at hakiki yang dia punya tabiat ni dia ikut memang betul-betul sebelum dia. Tapi kalau kita tengok na'at sababi, kita tengok Fariha telah gembira abun seorang ayah, najihun yang berjaya, ibnuhu anaknya. Ibnu tu mudhaf, hu tu mudhafun ilaih. Okey. Jadi najihun ni dia sifat kepada siapa? Bukan sifat kepada abun. Dia jadi na'at kepada ibnuhu. Sebab apa? Yang berjaya tu ayah, bukan ayah dia. Yang berjaya tu anak dia. Jadi itulah contoh-contoh na'at sababi. Okey, lepas tu kita tengok Ahmadu ni nama orang. Ahmadu ustazun. Okey, Ahmad itu ustaz. Jadi Datun yang baru, apa yang baru? Ustaz tu ke baru? Bukan. Sayyaratuhu, kereta dia. Jadi hu ni, domain-domain ni semua kembali kepada sebelum na'at tu. Ustazun, kalau domain ni kembali kepada abun. Kalau hu ni kembali kepada ustazun. Dia nak kata hu tu dia. Siapa dia? Ustazun lah. Lepas tu contoh atas dia abun. Lepas tu Maryamu tabibatun. Maryam seorang doktor. Hasanun yang baik. Khuluquha. Yang baik apa yang baik? Yang baik akhlaknya. Bukan doktor tu yang baik, akhlak dia yang baik. Ini contoh na'at sababi. Kalau na'at hakiki ni kalau kita perasan, na'at hakiki ni kita perasan dia macam satu je lah. Tengok, solihun as-solihu. Tapi yang ni dia lain sikit. Kalau yang na'at hakiki ni memang jadi sifat kepada yang sebelum dia. Kalau na'at sababi, dia jadi sifat yang selepas dia. Lepas tu dia tu ada domer kembali kepada sebelum na'at tu. Tengok abuha. So apa abuha? Ha ni kembali kepada Faridah. Dia macam nak menjelaskan ataupun nak menyifatkan. Okey, itu na'at mufrad. Lepas tu kita tengok pula na'at ghair mufrad. Kita tengok na'at ghair mufrad ni dia ada nombor 2 kan. Kita tengok nota kaki bawah tu apa nak bagi tahu. Na'at yang ghair mufrad i'rabnya tidak terpengaruh dengan maknanya. Okey. Jadi bila kita tengok na'at hakiki dengan na'at sababi ni, i'rab dia sama. Contoh, ja'a, kita tengok ja'a rajulun solihun. Jadi kenapa dia tabi'? Dia ikut kepada i'rab rajulun ni. Sebab apa? Dia menjelaskan tentang rajulun, sifat rajulun. Jadi dia ikut i'rab dia. Kalau ini dia pertama sekali rajulun ni sebab apa? Barizid dhammah. Sebab i'rab dia rafa'. Sebab i'rab dia rafa' sebab apa? Dia jadi naibul fa'il untuk ruhima. Solihun jadi na'at ataupun sifat untuk rajulun. Jadi i'rab dia kena samalah. I'rab dia kena sama. I'rab dia kena sama dengan rajulun, kena sama dengan man'utnya. Ni pun sama juga. I'rab dia kena sama dengan man'ut. Tengok. Jadi rafa', dia pun rafa' juga, najihun. Tapi kalau na'at ghair mufrad ni dia nak cakap dia punya man'ut tu, dia punya na'at tu tidak mempengaruhi dengan man'utnya. Macam maknanya nak bagi tahu yang na'at ni dia tak ikut pun i'rab man'ut dia. Kita tengok na'at ghair mufrad ni. Okey, pertama na'at ghair mufrad ni ada 2 jenis, na'at jumlah dengan syibhul jumlah. Ini pun samalah macam yang kita pernah belajar semalam. Kalau jumlah apa? Jumlah ismiyah, fi'liyah. Kalau syibhul jumlah apa? Jar majrur, zaraf. Itu sama je. Okay, kita tengok. Maknanya nak bagi tahu na'at dia ni berupa jumlah. Kalau yang ni jumlah fi'liyah lah. Laqitu imra'atan tabqi. Saya telah berjumpa
seorang perempuan yang sedang menangis. Lepas tu hazina talibani lam yanjaha. Telah sedih dua orang pelajar yang tidak berjaya. Jadi dia punya na'at ni adalah jumlah fi'liyah, adalah fi'il. Ni fi'il mudhari'. Lepas tu ni jumlah ismiyah pula. Laqitu imra'atan wajhuha jamilun. Laqitu imra'atan. Imra'atan ni kira man'ud dia lah. Man'ud dia baris apa? Baris fathah kan, nasab. Kenapa wajhuha jamilun ni? Kenapa wajhuha apa ni? Rafa'. Sebab apa? Dia jumlah ismiyah. Jadi tidak mempengaruhi lah, i'rab dia macam tidak bertukar lah. Jadi ada juga na'at yang berbentuk jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah pun ada. Lepas tu yang kedua na'at syibhul jumlah lah. Na'at syibhul jumlah. Yang kedua na'at syibhul jumlah sama, dia jar majrur, kalau tak jar majrur zaraf. Kita kasih contoh. Khuz kitaban fir rafi. Ambillah, ini fi'il amar, dalam dia ada domir huwa, domir anta jadi fa'il. Dah ada fi'il dengan fa'il dah dalam ni. Lepas tu kitaban jadi apa? Jadi apa ni lah, jadi mangsa dia. Jadi i'rab dia kena nasab. Jadi fi huruf jar, ar-rafi jadi ismul majrur. Jadi ar-rafi tu dia akan jadi ismul majrur sebab huruf jar. Jadi dia tak akan jadi nasab, dia tak akan ikut kitaban ni. Jadi ambillah buku di dalam ra. Jadi dua apa ni, jar majrur pun boleh jadi na'at juga. Boleh jadi na'at, dan dia punya i'rab baris dia tidak akan berubah disebabkan man'ud. Maknanya i'rab dia tak sama dengan man'ud. Ataupun kita tengok okey, inilah ud'u taliban amamal fasli. Okey, ini dia kata panggillah seorang pelajar yang di depan kelas. Ini zaraf amama al-fasli. Jadi taliban, dia ikut, patutnya dia jadi man'ud dia taliban lah, yang diikuti. Tapi dia tidak akan mengubah i'rab. Sebab apa? Nampak je amamal fasli, tapi sebenarnya zaraf ni dia apa ni? Dia adalah salah satu isim mabni, isim yang tak berubah. Dia memang akan jadi mansub je. Jadi dia mansub bukan sebab ikut taliban punya i'rab. Dia mansub sebab memang asal dia mansub. Jadi macam saya cakap lah, kalau zaraf lepas dia mesti ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ni memang kena majrur lah. Itu contoh dia. Jadi kena ingatlah, na'at mufrad ada dua, na'at hakiki dengan sababi. Na'at ghair mufrad ada dua juga, na'at jumlah, syibhul jumlah. Ni kita pun dah pernah belajar. Yang ni pun saya dah huraikan tadi. Okey, lepas tu kita tengok pula kat bawah dia. Dia kata, jika berupa na'at hakiki, maka na'at harus menyesuaikan dengan man'udnya. Okey, kalau na'at hakiki, na'at hakiki tengok dekat atas ni. Kalau na'at hakiki ni kan. Okey, kalau na'at tu berbentuk na'at hakiki, harus menyesuaikan. Kena sesuaikan, kena ikut. Macam kena ikut lah man'ud dia dalam 4 perkara. Pertama, i'rab. Okey, kita tengok contoh kat sini dulu. Rajulun salihun. I'rab dah sama dah. Rajulun salihun. Lepas tu yang kedua, muzakkar muannas. Kalau man'ud dia muzakkar, dia punya na'at pun kena muzakkar juga. Okey, kita tengok. Rajulun muzakkar, tak ada ta marbutah. Salihun pun tak ada ta marbutah. Sama-sama muannas. Sama-sama muzakkar. Bukan muannas. Jadi tak ada ta marbutah pun. Jadi kena ikut juga daripada segi muannas dan muzakkarnya, lelaki dan perempuan. Yang ketiga syaratnya, kena tengok sama ada kena dia mufrad ke tasniah ke jamak. Tak boleh boh macam mad'ud mufrad, lepas tu nak na'at boh jamak, tak boleh. Kita tengok. Rajulun mufrad, salihun pun mufrad juga satu. Bukan rajulun salihuna, salihani, bukan. Yang keempat, nakirah makrifatnya. Nakirah makrifah, okey, kita tengok dia ada apa ni, nombor 4 kan. Kita tengok nota kaki bawah tu. Okey. Isim nakirah, isim yang menunjukkan makna yang belum tertentu, seperti rajulun. Makna yang belum tertentu ni maknanya umum lah. Rajulun, macam rajulun. Contohlah rajulun kan ada tanwin kat hujung dia. Jadi makna dia macam kita tak jelas. Lelaki dekat bumi ni ramai. Dekat kelas pun ramai. Jadi tak jelas. Dia benda umum. Lelaki. Dia macam tak khususkan lelaki tu siapa. Itu rajulun. Itu untuk isim nakirah lah. Isim yang menunjukkan makna yang belum tertentu. Belum tentu lagi lelaki tu siapa. Kalau isim marifah pula,
isim yang menunjukkan makna yang sudah tertentu. Maknanya macam kita dah tahu yang dia tu nak tunjukkan sesuatu ni je. Bukan orang lain. Okey, kita tengok. Seperti Muhammadun. Muhammadun ni nama orang. Jadi bila kita sebut nama orang, kita dah tahu yang kita nak panggil orang tu ataupun kita nak cakap tentang orang tu. Itu contoh isim makrifat lah. Jadi isim makrifat ni ada 6 jenis isim makrifat. Yang pertama yang kita dah jelas lah, kita dah tahu. Macam kita dah tahu kalau kita sebut dia ni mesti confirm dia ni. Yang pertama isim dhamir. Macam huwa, huma, hum, itu pun salah satu isim makrifah. Yang kedua isim alam. Isim alam ni maknanya nama orang. Nama orang macam Muhammadun ni nama orang lah. Sebab tu kita dah boleh tahu dah tu. Lepas tu isyarah. Isim isyarah nanti kita akan belajar dia macam isim-isim untuk isyarat lah. Ini, itu. Lepas tu isim mausul pun kita akan belajar. Isim yang dimasuki al. Setiap isim yang ada alif lam dekat awal dia semua isim makrifah. Kalau rajulun kan asal ada tanwin. Kalau kita nak masukkan alif, kalau kita nak jadikan dia isim makrifah, kita masukkan alif lam. Dah jadi isim makrifah. Isim yang ada alif lam, lepas tu dan isim yang dimudhafkan kepada isim makrifat. Maknanya dekat sini macam contoh isim yang macam contoh mudhaf ilaih kan. Contoh Zulkitabi. Okey, Zulkitabi pemilik kitab. Saya kasih satu contoh. Zu makna dia pemilik, Al-Kitabi kitab lah, pemilik kitab. Zu ni mudhaf. Okey, macam mana kita nak tahu? Macam kalau mudhaf tu macam dia jadi mudhaf kepada isim makrifah. Contohnya zu mudhaf, al-kitabu mudhaf ilaih. Al-kitabu ni mudhaf ilaih kan? Jadi kita tengok al-kitabu tu. Al-kitabu tu makrifah ke nakirah? Kalau makrifah, okey, salah satu tanda makrifah dia apa? Alif lam, al-kitab. Al-kitab kan? Jadi kita dah jelas yang itu sebenarnya isim makrifah. Jadi secara automatik zu pun jadi isim makrifah juga. Sebab apa? Dia jadi mudhaf kepada isim makrifah. Mudhaf ilaih dia isim makrifah, jadi mudhaf dia pun kita panggil isim makrifah juga. Isim yang dimudhafkan kepada isim makrifah. Itu dia. Jadi kalau itulah dia keterangan untuk isim nakirah dan isim makrifah. Jadi ataupun kalau nak yang senang, isim nakirah adalah isim yang bertanwin lah. Senang. Jadi makna dia umum, tak confirm lagi makna dia. Okey, kita sama tengok yang keempat pula atas tu. Nakirah makrifatnya. Okey, kita tengok. Man'ud dia, kalau nakirah, kita kenalah letak nak ada nakirah. Kita tengok contoh kat atas. Kita tengok contoh dekat atas ni. Okey, rajulun ni ada tanwin. Dia nakirah lah. Salihun pun nakirah. Tak boleh lah rajulus salihu. Tak boleh letak alif lam dekat as-salih ni. Kalau tengok kat bawah ni. Ni makrifah sebab apa ada alif lam. Ar-rajulu as-salihu. Macam tu. Dia kena sama juga daripada segi makrifah dengan nakirah dia. Okey, ni kita tengok. Jika berupa na'at sababi, maka hanya menyesuaikan dengan man'udnya dalam i'rab dan nakirah makrifahnya. Kalau na'at sababi juga kita tengok. Kita tengok ni, dia hanya menyesuaikan dengan man'udnya dalam i'rab. I'rab okey, dah sama dah i'rab. I'rab dah sama marfu'. Lepas tu nakirah makrifah. Macam ibnu ni apa ni? Nakirah. Najihun pun makrifah juga. Abun nakirah, ini pun nakirah juga sama. Kalau nak letak makrifah, kenalah letak ni pun makrifah juga. Tengok, tapi ni sama-sama nakirah. Okey, itu hanya bab tabi', bab na'at yang saya jelaskan. Mungkin nanti ustaz akan tambah kalau ada yang kekurangan. Kita tengok dulu yang ni. Kita nak habis. Tengok sebelah. Na'at ini dia nak kasih macam saya cakap lah. Kalau table-table yang berbentuk macam ni semua dia nak kasih cara nak menerangkan macam mana. Okey, ruhima rajulun salihun. Salihun ni na'at kerana menyifati, menerangkanlah kata sebelumnya, menyifatkan kata sebelumnya. Dibaca rafa' kerana mengikuti kata sebelumnya. Okey, salihun ni dibaca rafa' sebab dia ikut rajulun. Mengikuti kata sebelumnya. Tanda rafa' untuk salihun ni apa? Tanda rafa'nya dhammah kerana isim mufrad. Sama. Kalau jamak muzakkar salim dengan waw. Sama je. Jadi alasannya kenapa digelar na'at sebab dia menyifati kata sebelumnya. Okey, itu saja. Sama je sampai habis. Okey, lepas tu kita tengok bawah dia pula.
latihan. Bawah dia ada latihan. Bawah dia ada latihan. Ini semua boleh buat lah. Boleh tuan-tuan cari. Semua dekat bab ni. Bab sebelah ni je. Semua. Okey, lepas tu dia tengok yang ke-10 ni cari naatnya. Okey. Kita tengok. Dia kata cari naat. Naat ni macam mana? Okey, saya kasih salah satu contoh lah. Yang pertama, qara'tu majallatan mufidatan. Qara'tu, saya telah baca satu majalah yang berfaedah. Jadi mufidah ni jadi naat kepada majalah. Jadi kita kena penuhkan syarat-syarat dia lah. Yang mana syarat pertama dia i'rab kena sama. Ini majalatan nasab mufidatan, i'rab nasab kena sama. Majalatan mufidatan sama. Yang kedua muzakkar dan muannas. Tengok, ta ada ta marbutah hujung dia, mufidah pun ada ta marbutah. Tak boleh mufid. Tak boleh. Lepas tu yang ketiga mufrad muzakkar muannas. Mufrad tasniah jamak, maaf. Mufrad tasniah jamak bilangan dia. Majalatan ni satu majalah. Kalau dua majalah, majalatai ni. Kalau mufidah pun boleh je kalau tasniah mufidatai ni. Tapi tak kena i'rab sama. Ni satu, ni pun kena satu juga. Kena apa ni? Mufrad tasniah jamak kena sama. Lepas tu nakirah makrifah. Kalau tak ada pun tanda-tanda makrifah kat sini. Tapi ada tanwin. Tanwin ni kalau ada tanwin ni kita memang dah confirm boleh confirm. Dia adalah isim nakirah. Tapi kalau nama orang ada setengah ada tanwin. Contoh macam Muhammadun, Muhammadun, Hamidun. Itu tak boleh. Tak boleh cakap isim nakirah sebab apa? Itu adalah isim alam nama orang. Okey. Ada yang kata tak faham naat ghair mufrad ghair mufrad ni dia macam kita punya bahas mubtada' khabar lah. Boleh cek balik dekat mubtada' khabar. Dekat bab mubtada' khabar. Jadi insya-Allah itu saja dari saya. Baik, terima kasih banyak Syahir. Dia adalah sebagai pembantu. Sebenarnya matlamat kita ni untuk kita nak memimpin, ada 4 orang lebih pelajar yang pioneer untuk mereka menjadi pembantu guru bahasa Arab. Jadi kita memberi peluang latihan. Jadi yang kita sedar yang masuk belajar ini kita dah mula dulu 3 bulan adalah pengajian bahasa Arab Al-Quran. Tapi yang untuk siri bahasa Arab ni baru lagi. Baru yang yang baru lagi, baru seminggu lebih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita jemputlah Ustaz Agong untuk mengupas benda-benda apa yang sangat besar yang perlu dipahami oleh pelajar-pelajar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang alhamdulillah pelajar kita Syahir insya-Allah akan jadi ustaz besar. Dan alhamdulillah dari syarahan dia sebenarnya dah cukup bagus, dah cukup bagi saya tu dah cukup jelas. Cuma saya nak ringkaskan saja poin-poin penting ni saja. Moga saja poin-poin penting ni. Jadi dari sekian banyak tadi yang tuan-tuan dan puan-puan baca tadi tu, kalaupun tuan-tuan dan puan-puan tak dapat semua sekali, saya akan bagi poin-poin dia saja. Jadi summary dia. At least ataupun tidak tuan-tuan dan puan-puan dapat apa yang saya jelaskan ni. Yang semua tadi tu terlampau banyak mungkin sebabkan kita baru belajar. Tapi insya-Allah kita buat ringkas dia secara ringkas dan semoga saja tuan-tuan dan puan-puan faham yang ringkas dia ni saja. Okey. Jadi yang kita belajar hari ini iaitu mengenai tabi'. Tabi'. Okey. Tengok semua, tengok ya. Tabi'. Tabi' itu apa? Tabi'. Tabi' tu contoh dia kalau dalam kitab ni, kalau kita tengok di sini ni ja'a rajulun alimun. Ja'a makna dia apa? Telah datang. Maknanya dia fi'il kan? Kata kerja. Fi'il. Telah datang. Siapa yang telah datang?
Siapa yang telah datang? Rajulun. Ini sebagai fa'il. Ini sebagai pelaku dia. Telah datang seorang pemuda. Seorang pemuda dah datang. Alimun. Tengok apa dia. Tengok bentuk dia. I'rab dia. Sini dhammah. Sini pun dhammah. Dia ikutkan sebelum dia. Maknanya dia ikut perkataan sebelum dia. Sebab tu dia dinamai tabi'. Macam tu juga contoh yang lain. Ja'a rajulun. Contoh kita buat. Ja'a rajulun. Dalam kitab tu ada wamra'atun. Telah datang fi'il. Ini kata kerja kan, telah datang. Siapa dah datang? Si siapa? Depan. Si Alif depan. Depan ni. Siapa dah datang? Pemuda ni. Dia sebagai fa'il. Sini ada wa. Nanti akan belajar wa ni. Wa ni apa nama dia? Huruf ataf. Huruf ataf ada berapa? Apa lagu dia huruf ataf? Banyak ada lagu dia kan, wa aufa amlan ma bal hatta laki. Cuba lagukan sama-sama, nyanyi sama-sama. Wahid. Amla summa bal hatta laki wa aufa amla summa bal hatta laki summa bal hatta. Syahmi memang. Jadi ada huruf ataf. Yang selepas huruf ataf ni, dia ikutkan yang sebelum dia. Yang ini ni ikutkan tak? Ikut tak? Sama-sama dhammah kan? Sama-sama rafa, sama-sama marfu'. Itu juga tabi' nama dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tabi' itu banyak macam dia. Ada yang macam ni, ini pemuda yang alim makna dia apa? Yang pandai. Pemuda yang pandai. Yang sini ni. Ini sebagai sifat dia. Kalau secara singkat dia, secara gambaran besar dia, senang kita nak faham dia sifat. Kalau sini ni pakai huruf ataf. Ada 4 dia lagi tu. Ada taukid nama dia, ada badal. Cuma yang 3 ni ataf, taukid, badal tu nanti kemudian kita belajar. Sekarang ni kita ada sifat saja. Jadi 4 bentuk daripada tabi'. Tabi' tu apa tadi? Alif? Kata yang getih pada kata yang lain. Perkataan yang ikut perkataan sebelum dia. Ni perkataan ni ikut dengan sebelum dia. Ikut dia apa? I'rab dia ikut. Ataupun sama-sama muzakkar muannas. Faham muzakkar muannas? Sama-sama muzakkar, sama-sama muannas. Di antara tabi' tu ada yang kena ikut sama-sama muzakkar ataupun sama-sama muannas. Ada yang kena ikut sama-sama mufrad. Belajar mufrad kan? Sama-sama tasniyah, sama-sama jamak. Ini sama-sama mufrad ke tak? Atau sama-sama musanna, tasniyah? Alif. Sama-sama apa ni? Sama-sama mufrad. Satu dia, satu pemuda. Ini pun alim ni satu juga, mufrad juga. Okey. Jadi kita fokus kepada na'at saja hari ni ya. Na'at. Na'at tu ada 2 sebenarnya. Ada 2 jenis dia. Tadi dah jelaskan dengan saya, dah bagus dah dengan saya. Yang pertama na'at mufrad. Na'at mufrad. Lepas tu ghairu mufradin. Pertama mufrad. Mufrad tu satu perkataan. Contoh saya buat sini. Fariha. Fariha makna dia apa? Talibun. Najihun. Fariha telah bergembira. Maknanya dia fi'il atau kata kerja. Telah bergembira. Siapa yang telah bergembira? Pelajar. Ini sebagai fa'il atau pelaku dia. Maknanya seorang pelajar telah bergembira. Najih ni
Ini sebagai sifat atau dia naat. Naat ni sama makna dia sifatun. Sifat atau naat sama saja. Jadi dia sebagai sifat pelajar yang najih. Najih maknanya apa? Yang berjaya. Dia sebagai sifat atau naat. Dua-dua tu boleh nama dia. Naat atau sifat. Jadi telah bergembira siapa? Pelajar yang berjaya. Perkataan yang berjaya ni, naat ni, dia kena ikut yang sebelum dia. Fa'il ni apa i'rab dia tadi? Status dia marfu' kan? Kena rafa' kan? Sebab kan dia fa'il kan? Maknanya naat pun kena marfu' atau rafa'. Sebab tu dia sama-sama pakai dhamma. Okey. Ini naat dia mufrad, satu perkataan saja. Naat dia. Faham? Satu perkataan saja. Ada juga naat satu perkataan juga dalam bentuk yang lain. Kesini kan sikit. Contoh dia fariha, abun, najihun, ibnuhu. Fariha apa tadi? Telah bergembira. Maknanya dia fi'il. Siapa? Abun, ayah. Maknanya dia sebagai fa'il. Dia yang bergembira kan? Yang telah bergembira siapa? Ayah yang. Sini ada kod yang. Yang berjaya. Maknanya ini sebagai naat. Sebabkan dia sifat kan? Jadi telah bergembira ayah yang berjaya. Ini sebagai naat. Kena ikut-ikut sama. Sini apa tadi status dia? Marfu' atau rafa'. Sini pun juga. Sama kan? Sama-sama marfu' kan? Jadi telah bergembira ayah yang berjaya. Cuma ditambah sini ni ada ibnuhu. Ayah yang berjaya. Siapanya yang berjaya? Anaknya. Jadi sebab ayah ni bergembira adalah anaknya berjaya. Sebab tu nama di sini ni naat sababi. Jadi ni yang sini ni tadi kan ibnuhu sebagai yang berjaya kan? Orang yang berjaya, maknanya dia pelaku. Maknanya dia sebagai fa'il. Ini fa'il juga. Jadi di sini ni nama dia tu naat sababi sebabkan ayah bergembira sebabkan anaknya berjaya. Boleh juga dimanakan macam tu. Boleh juga kalau nak senang faham dia. Atau kalau nak faham yang macam tadi, telah bergembira ayah yang berjaya. Siapa yang berjaya? Anaknya. Jadi bukan ayahnya yang berjaya, anaknya. Cuma kalau anak dah berjaya, berarti ayahnya berjaya. Kalau antum berjaya, maknanya orang tua antum berjaya jugalah. Tapi kalau antum sini main-main, okey. Ya Ustaz Sultan. Jadi itu naat. Jadi naat mufrad, dia ada dua macam tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang macam ni, yang satu perkataan jelas macam ni saja. Ada yang macam ni ya. Ni nama dia naat hakiki nama dia. Memang hakikat dia sebagai naat. Memang hakikat dia pelajar tu yang berjaya. Dah hakikatnya pelajar tu berjaya. Kalau ni sababi. Sababi tu apa maksud dia? Sebab kan? Sebab kan? Ayah berjaya sebab ayah bergembira sebabkan anaknya berjaya. Sebab dia sababi. Okey. Ini naat mufrad. Ada dua jenis. Kalau naat ghairul mufrad ada berapa jenis? Ghairul mufrad ni ada dua pula bentuk dia.
Contoh dia sini ya. Di dalam kitab tu tengok. Atau kita buat contoh yang sama juga. Yang dalam kitab je lah. Laki tu imra'atan tabaki. Laki tu. Laki ni apa makna dia? Telah berjumpa. Ini fi'il. Berjumpa. Siapa yang berjumpa? Siapa? Mana fa'il dia? Siapa yang berjumpa? Siapa? Yang tu ni kan? Ini sebagai Kau tak nampak maju depan. Ini sebagai fa'il. Tu ni, saya telah berjumpa. Telah berjumpa siapa? Saya. Jadi saya telah berjumpa. Berjumpa akan siapa? Berjumpa ni mesti ada objek dia. Ustaz berjumpa Izwan, Ustaz berjumpa Marzuki, Syukri. Jadi siapa objek dia? Imra'atan. Ini sebagai objek dia. Nanti korang belajar level 3. Nama dia maf'ulun bih. Nama dia maf'ulun bih. Nanti korang akan belajar level 3. Dah belajar? Dah belajar? Belum. Nanti belajar di level 3. Jadi, saya telah berjumpa akan seorang perempuan. Perempuan yang. Dia ada kod yang ni. Kalau nak ni mesti ada kod yang. Yang tabeki. Tabekinya makna dia apa? Huzaifah apa makna dia? Tabeki tu apa? Semalam 100 ni kan? Makkah 100 kan? Apa tabeki ni makna dia? Apa? Tak ingat? Macam orang tua-tua tak ingat. Muda lagi tak ingat. Apa tabeki? Tabeki apa? Menangis. Sini fi'il kan? Fi'il mesti ada fa'il dia. Mana fa'il dia? Fa'il dia mana? Ini menangis ni kan fi'il. Makna dia tabeki kan menangis, fi'il. Mana fa'il dia? Siapa yang menangis? Dia kan? Tabeki ni kan makna dia. Fa'ilnya hiya kan? Cuba buka lagi fa'il, bab fa'il. Cuba buka bab fa'il. Cuba tengok yang macam tabeki. Fi'il mudhari' cari. Cari yang macam tabeki. Mana yang tabeki? Tajlisu. Sama dengan tajlisu? Sama dengan tajlisu. Mana fa'il dia tajlisu tu? Nampak merah sana? Hiya tu bukan fa'il. Fa'il tu selepas fi'il. Yang mana fa'il dia? Ada merah tanda sini. Ada tanda merah? Kalau sini ada merah dia, ini fa'il dia. Sini ada? Tak ada, maknanya tak nampak fa'il dia. Jadi fa'il tak nampak tu merujuk pada siapa? Hiya. Jadi fa'il dia dhamir mustatir, tak nampak, tersembunyi. Mustatir apa? Mustatir hiya. Jadi hiya, mustatir hiya. Sebab tu tak tulis sini. Mustatir hiya, tak nampak dia. Kata ganti nama yang sepatutnya ada di sini tak nampak, tersembunyi. Apa dia? Hiya. Jadi maknanya apa sekarang ni? Sedang menangis. Siapa sedang menangis? Dia. Dia yang sini ni merujuk kepada perempuan. Jadi macam mana kita maknakan dia? Saya telah berjumpa akan seorang perempuan yang dia sedang menangis. Jadi yang dia sedang menangis ni juga sebagai naat atau sifat. Okey, faham? Jadi sekarang ni naat dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk satu perkataan ke satu ayat ke macam mana? Satu perkataan ni.
dalam bentuk satu ayat. Sebab kan dah ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il kan ayat kan? Ya. Irsyad. Betul? Ayat tu apa saja irsyad? Irsyad? Ayat tu apa saja? Ayat tu berapa jenis ayat? Ada berapa jenis ayat? Uzaifah. Ada berapa jenis ayat? Izwan, ada berapa jenis ayat? Ada berapa? Apa? 2. Apa dia? Apa? Yang 2 tu, Marzuki? Ismiyah dengan sebab tu jangan gelak-gelak. Tengok sini. Ada jumlah fi'liyah dengan ismiyah. Semalam pun saya ajarkan. Jumlah fi'liyah apa? Ada fi'il dan fa'il. Ismiyah apa? Mubtada' dan khabar. Sebab tu dengar sini. Mubtada' dan khabar. Kalau fi'liyah, fi'il dan fa'il. Ini ada fi'il sedang menangis. Fa'il di mana? Dia sedang menangis. Jumlah apa tu? Jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah, maknanya ayat. Sekarang na'at dia dalam bentuk ayat. Kalau yang sini tadi ni na'at dia dalam bentuk satu perkataan saja. Sebab tu yang sini nama dia mufrad. Sini kan mufrad. Okey. Ini contoh lagi yang lain. Okey. Khudh ni makna dia apa? Khudh tu ambillah. Itu kata kerja, ambillah. Kata kerja suruhan. Ambillah. Ini fi'il. Ambillah. Okey. Akan kitab. Akan kitab. Ini sebagai, sama macam tadi. Sebagai objek dia. Akan. Kalau aku cakap akan kod dia, itu makna dia objek dia atau maf'ulun bih dia. Ambillah akan kitab, ambil kitab. Ini objek yang dikenakan. Ambillah kitab yang, ini maf'ulun bih kan? Yang fi rafi. Fi makna dia apa? Di. Rafun makna dia apa? Rak. Di rak buku, rak kitab. Jadi ambillah kitab yang, sini ada yang di rak. Sekarang ni na'at dia dalam bentuk apa? Huruf jar dengan isim majrur. Sebab tu dia termasuk kepada na'at ghairu mufrad. Jadi macam saya cakap lah, Izwan, ambil sajadah yang ada di kamar. Khuz sajadatan fil ghurfati. Jadi kalau antum cara nak senang dia, terjumpa yang macam ni bertanwin dia, perkataan tu bertanwin akhiran dia, selepas dia ada huruf jar dengan isim majrur. Maknanya huruf jar dengan isim majrur ni na'at lah dia. Tanwin dia ujung dia. Nampak tanwin sini? Selepas dia huruf jar dengan isim majrur. Makna yang dua ni sebagai na'at. Itu cara senang dia. Cubalah cari sana tu. Ada lagi. Nazartu dalam kitab tu. Nazartu makna dia apa? Telah melihat. Saya telah melihat kepada tuyurin. Burung-burung. Tuyur tu ujung dia sukun, baris macam mana? Barisnya macam mana? Tanwin ke tak? Tanwin. Selepas dia huruf
Huruf jar, maknanya huruf jar dengan isim majrur selepas dia tu sebagai naat. Maksud dia apa sana tu? Saya melihat kepada burung-burung yang ala makna dia apa? Di atas. Al-Aqsan. Langit. Apa? Di atas ranting. Ranting tahu ranting? Ranting tahu? Ranting pokok. Tahu? Di atas ranting. Jadi macam tu semua. Sini dah ada. Macam paling bawah sekali. Paling bawah baca tu, yang paling bawah tu. Udu'u. Maksud dia apa? Panggillah. Taliban. Pelajar yang. Kan taliban tu ujungnya sukun apa? Tanwin kan? Yang. Amamal fasli. Amamal fasli makna dia apa? Di depan ke kelas. Jadi macam tu. Itu naat ghair mufrad. Jadi antum kena baca yang contoh-contoh ni. Cari yang warna merah. Yang warna merah tu sebagai naat dia. Dalam kitab ni dah dipermudah dah bagi warna. Antum tinggal baca je lagi. Syarahan dia pun ada di bawah. Okey, Syahir pun tadi dah banyak jelaskan. Okey, itulah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Agong. Kita tunjuk sekejap, ada satu buku ini lagi ringkasan dia. Buku Ustaz Agong, Ustaz Syamsul Ma'arif tadi memang menguraikan secara detail. Tapi Ustaz Agong dia ada buat satu buku, Mari Belajar Bahasa Arab. Ini Ustaz Agong punya, disusun oleh Agong Yusof. Ini disusun oleh Ustaz Agong. Ustaz, cuba shootkan muka surat tadi. Mana buku tadi? Okey. Tolong shootkan muka surat tadi yang berkaitan dengan na'at. Yang berkaitan dengan na'at. Tengok boleh dapat? Okey, adjective noun. Contoh-contohnya, ana muslimun salihun. Itu dia punya kenyataan. Ini na'at ni yang Ustaz kan? Ya. Jadi daripada kenyataan ini, kita bila belajar bahasa Arab, kita kena masukkan soalan-soalan. Siapa nama kamu? Kamu tinggal di mana? Kita kena tanya, barulah kita boleh nak cakap bahasa Arab. Barulah kita boleh nak menulis. Berapa umur kamu? Itu soal dia. Dia bila dia sebut tu, kita boleh tambah lagi soalan. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar kena musak, kena soal selalu. Yang semalam yang kita dapat 5W dan 1H. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ada di antara tuan-tuan, puan-puan yang duk tanya, mengapa semua duk cakap Melayu? Kita cakap Melayu pasal buku ni. Buku ni memang dalam bahasa Melayu daripada Ustaz Syamsul Ma'arif. Tapi bila mai penghujung tak lama ni, barulah semua akan cakap Arab. Walau bagaimanapun, untuk nak memberi pencerahan, kita mempunyai seorang ustaz, Ustaz Sultan. Nama dia Ustaz Sultan. Kita bagi masa kepada dia 5 minit. Jikalah ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang sudah sampai ke tahap tinggi. Tahap tinggi ini mana bahasa Arab dia dah bagus, bermakna dia boleh faham bila guru bercakap bahasa Arab, dia sudah. Jadi kita bagi peluang kepada Ustaz Sultan untuk mencerita sedikit mengenai pengajian Nahu. Sila. Dah. Di depan. Lima minit ya. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi bayyana li'ibadihi sabila mardatihi wa tamma bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa azkal bashariyah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabati ajma'in. طيب أنا أتوجه إليكم الحق للقريب ثم للمتابعين. أردنا أن نتعرف علم النحو اليوم.
فأن نبدأ بتعريف علم النحو. النحو له تعريف. أولا نبدأ بالنحو لغة. ما هو لغة؟ النحو لغة بمعنى الجهة أو بمعنى المثل. يقول العرب نحوت نحوك، يعني توجهت جهتك، أو هذا نحو هذا بمعنى هذا مثل هذا. فمعناه اللغوي لغة هو الجهة، الجهة أو المثل. اصطلاحا ما هي؟ النحو اصطلاحا علم بقواعد يعرف بها أواخر الكلمة ثلاثة. فعندنا اصطلاحا ماذا؟ علم بقواعد يعرف أواخر الكلمات. النحو ما هو؟ علم. أي علم؟ العلوم كثير. أي علم؟ علم الذي فيه قواعد، علم الذي نحن نتعلم فيه قواعد، الذي يعرفنا أواخر الكلم. كم كلمات عندنا؟ كلمات الثلاثة. عندنا اسم كما عرفتم من أساتذتكم، الاسم والفعل والحرف. في ضمن النحو نحن نتكلم عن أواخر هذه الكلمات. مثلا كما مثل لكم مثال قبل قليل، ماذا؟ طالب ناجح، طالب ناجح. في العلم نحن نتكلم عن هذه أواخر الكلمات، نتكلم عن هذا. في علم النحو نتكلم عن هذا، ما إعرابه؟ عن أواخر الكلمات. من حيث ماذا؟ من حيث الإعراب، يعني من حيث هذا الذي يدل، الذي هو علامة الفاعل أو علامة المبتدأ، الذي هو علامة، أو إذا يكون ناصبا رأيت، إذا يكون ناصبا فالذي هو يدل على علامة المفعولية. في النحو نتكلم عن هذا. أما هذه إعراب هذا وهذا فتدرسونه عند أستاذ فريد، علم الصرف، حركات هذا الحرف وحركات هذا الحرف. بكسر العين تقولون، بفتح العين تقولون، بضم العين تقولون بفتح الفاء، تقولون بضم الفاء. هذا ما تدرسونه أين؟ في علم الصرف. هذا هو فرق من بعض الفروق النحو والصرف. هذا هو يعني الخلاصة القليلة من تعريف النحو. ما فائدة النحو؟ لماذا نحن ندرس النحو؟ مقصد هو فهم كتاب الله وفهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن لفهم هذا العلماء قسموا العلوم على علم المقاصد وعلم وسائل. فلنصل إلى علم المقاصد نحن ندرس هذه العلوم الوسائل، علوم النحو، علوم الصرف. فإن شاء الله نكتفي بهذا هنا، نتوقف. لو نريد مزيد فإن شاء الله في فرصة الآتية. Terima kasih Ustaz Sultan. Jadi ini untuk tuan-tuan puan-puan makluman ya. Sebenarnya Ustaz Sultan ni dia ada mengajar kelas idadi, dah masuk alim tahun pertama. Jadi kepada pelajar-pelajar yang mana Ustaz Syahir, Hafiz, yang mana yang lain tu, mereka dah habis
dah terbukti yang macam Syahir dah terbukti 3 bulan dia belajar bahasa Arab, kemudian dia ulang balik 3 bulan lagi, Masya Allah hasil dia sangat baik. Minta Ustaz Sultan macam mana pencapaian Nahwu Syarab Syahir dengan ni, boleh cakap bagus ke apa ke? Boleh cakap dalam bahasa Melayu boleh. Macam mana tahap mereka bahasa Nahwu dan Syarab? Okey? bagus. Bagus? Nah. Jadi masa mereka belajar, masa Ustaz Sultan dulu belajar di Akademi Pengajian Islam dulu, tidak langsung mereka cakap bahasa Melayu kerana guru mereka semuanya datang daripada luar negara dan pelajar-pelajar pun datang daripada 10 negara. Jadi semuanya cakap bahasa Arab. Kita pun boleh buat juga. Sesiapa saja di antara tuan-tuan puan-puan jika nak masuk kelas idadi boleh ikut. Kita buat boleh live secara Zoom. Kita boleh, tak ada masalah. Jadi ini kerana kita nak maklumkanlah kerana ada orang mempertikai. Macam mana kelas bahasa Arab tapi duk cakap Melayu. Macam mana kita nak ambil kaedah buku Ustaz Syamsul Ma'arif ni. Ini buku dia. Jadi kaedah dia bila tuan-tuan puan-puan dah beli buku, mestilah kita ada buku tu kita kena baca. Jadi guru dia akan minta seorang pelajar tu baca, kemudian guru akan hurai. Itulah kaedah dia. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kena faham kerana di antara kita ni ramai yang duk belajar ni ada yang orang yang tidak ada asas yang baru masuk. Jadi sebab itu kita buat suai kenal, nak memperkenalkan program ini, iaitu sampai hari Jumaat ini. Bila sampai hari Jumaat ini, mereka guru-guru akan menjalankan apa yang kita telah tetap, guru-guru masing-masingnya akan jalankan. Tidak ada lagi lah sesi perbincangan ini. Ini sesi ini adalah untuk memperkenalkan program yang kita buat. Hanya sampai hari Jumaat, bersabar. Kenalah bersabar, kita ikut. Kita sebenarnya kita nak melatih kawan-kawan kita ni untuk mendapat pendedahan secara live. Itu yang kita buat ni, ya. Jadi kena banyak bersabar. Dan seterusnya kita pergi ke muka surat. Tolong bagi last sekali lah. Muka surat yang lagi satu tadi saya 40. Ada soalan-soalan di sini. Cuba kena buat lah ya latihan ya. Muka surat 45 kena buat sendiri. Nanti hari lain buat latihan. Kita akan ada pelajar-pelajar kita yang dah tahap tinggi, dia akan harungi lah, dia akan go through semua soalan-soalan. Kita buat sesi lain. Baik, sekarang ni pergi ke Ataf sila. InsyaAllah kita tengok pada buku Nahwu. Kita akan sambung satu bab lagi insyaAllah. Tadi kita dah cuba jelaskan naat. Dan ni perkataan. Dia ada perkataan-perkataan dekat muka surat ni. Boleh tengoklah. Ni kalau dekat latihan ni belakang ni, kalau tak faham ke apa setengah perkataan, boleh tengoklah. Dia ada, mungkin ada. Kalau yang tak jumpa dekat sini, terpaksa tengok dekat kamus lah. Okey. Okey, kita akan masuk bab barulah. Bab tabi'. Bab ataf. Ataf ni pun tabi' tapi yang kedua lah, tabi' yang kedua. Yang mana naat yang pertama, ataf adalah tabi' dengan perantara huruf. Kalau naat dia ikut disebabkan menjelaskan, sebab dia menjelaskan. Tapi kalau ataf pula dia ikut apa ni, kata yang sebelumnya dengan perantara huruf, dengan ada huruf-huruf yang tersendiri. Okey. Jadi kita akan tengok huruf-huruf dia, huruf-huruf ataf dekat tepi ni. Boleh besarkan sikit tengok daripada bawah. Okey, waw, fa, summa, au, am, lakin, bal, la, lepas tu hatta. Kalau nak cuba dengar lagu dia, kita cubalah ulang sekali, sebab nanti lepas asal kita insya-Allah kita akan rujuk balik buku Lentera Santri ya. Saya cuma akan bagi sedikitlah lagu
وأوفى أملا ثم بل حتى لكن وأوفى أملا ثم بل حتى لكن. Macam tu lagu dia. Nanti insyaAllah lepas asar kita akan cuba tengok lagu ni macam mana. Kita akan ulang balik lepas asar. Cuma sekarang ni kelas ni kita nak cuba fahamkan apa ataf ni. Okey. Okey, kita tengok salah satu contoh dia. Qara'a Zaidun wa Bakrun. Telah baca Zaid dan juga Bakar. Telah membaca. Jadi okey, kalau na'at dia punya yang perkataan yang diikuti kita panggil dia man'ut. Tapi kalau ataf pula perkataan yang diikuti tu, inilah Zaidun ni lah, kita panggil dia ma'tuf. Sekejap, bukan. Waw kita panggil huruf ataf. Perkataan yang selepas huruf ataf ni kita panggil dia ma'tuf. Dan perkataan yang diikuti kita panggil dia ma'tuf alaih. Jadi ataf ni dia nak cakap pasal huruf ataf lah. Jadi kita tengok dia punya yang diikuti kita panggil dia adalah ma'tuf alaih. Ni kita panggil ma'tuf. Okey, jadi ma'tuf dengan ma'tuf alaih ni dia ikutlah, dia sama-sama i'rab dia. Okey, contoh qara'a. Ni waw ni dia makna dan lah. Jadi sebelum huruf waw ni dengan selepas dia sama. Kalau ini i'rab, rafa', dhamma, ini pun rafa' juga. Cuma kita nak tahu apa alasan dia. Okey. Zaidun rafa' sebab apa? Sebab dia jadi fa'il. Sebab apa? Qara'a dah ada fa'il. Fa'il di mana? Zaidun lah. Sebab Zaidun pun rafa', jadi dah cukup syarat untuk jadi fa'il. Lepas tu waw huruf ataf. Kan? Bakrun jadi apa ni, dhamma pula, marfu' pula. Kenapa? Sebab apa? Dia jadi maktuf. Jadi maktuf alaih dia Zaidun. Jadi dia kenalah ikut maktuf alaih dia. Dia kena ikut Zaidun ni. Disebabkan apa? Ada perantara huruf ni ada waw. Lepas tu kita tengok contoh ni sebelah ada yaqra'u Hasanun wa talibani. Sedang membaca, Hasan sedang membaca, dan talibani, dan dua orang pelajar. Ataupun kalau bahasa Melayu, Hasan dan dua orang pelajar sedang membaca. Jadi yaqra'u ni fi'il mudhari'. Fa'il di mana? Hasanun. Hasanun fa'il dia. Okey, Hasanun fa'il marfu'. Waw huruf ataf. Talibani ma'tuf. Ma'tuf. Jadi talibani ni kan isim tasniah. Isim tasniah tanda rafa' dia dengan alif. Jadi marfu', dia jadi marfu'. Jadi mana ma'tuf alaih dia? Ma'tuf alaih dia adalah Hasanun. Jadi dia ikut juga, sama je. Jadi dia tak kisah ma'tuf dengan ma'tuf alaih ni nak buat mufrad sama-sama apa ni, mufrad ke boleh, ataupun tengok ni lain ni. Mufrad tasniah, ni boleh. Cuma i'rab dia kena sama. Sama macam fa. Kharaja al-ustazu fattalamizu. Boleh tengok. Al-ustazu ni mufrad satu je. Lepas tu ada fa. Fa ni huruf ataf. At-talamizu ni maktuf, kan? Tapi at-talamizu ni ramai. Kalau dia punya mufrad tilmizun, boleh. Boleh. Bukan apa ni? Dibolehkanlah. Maktuf alaih lain. Jumlah dia lain dengan maktuf. Maknanya boleh. Bukan macam syarat na'at tadi itulah. Telah keluar seorang ustaz, kemudian at-talamizu, pelajar-pelajar. Ini pun sama, semua je sama je ni. Cuma yang membezakan makna dia. Okey, lepas tu kita tengok bawah pula. Tengok bawah pula. Okey. Bawah tu dia kata, okey, ini pun macam saya cakap, table-table ni dia nak ajar kita cara untuk kita huraikan. Okey, pertama kita bacalah ayat dia dulu. Yaqra'u Hasanun wa talibani. Talibani ataf. Sebab apa dia ataf? Kerana jatuh setelah huruf ataf. Jadi benda yang apa ni? Kita panggil ataf ni sebab apa dia jatuh setelah huruf ataf? Okey. Jadi ataf kerana jatuh setelah huruf ataf. Talibani lah huruf ataf dia waw. Lepas tu kerana dibaca rafa' kerana mengikuti kata yang diatafi. Perkataan yang diatafkan tu, perkataan yang diikuti lah Hasanun. Dia rafa' sebab apa? Hasanun pun rafa' diikut. Tanda rafa'nya alif. Tanda rafa' dia alif kerana isim tasniah. Macam tu je sampai habis. Isim tasniah alif nun, berakhiran alif nun. Itulah cara kita nak huraikan dia. Sama je macam ni dia nak huraikan.
Okey, lepas tu kita tengok pula soalan dia. Soalan ni pun kena buat lah. Pada muka surat yang ke-48 dia kata ataf adalah, huruf ataf ada berapa, sebutkan. Berikut contohnya. Okey, ni pun sama. Ni ada latihan juga. Dia kata cari atafnya. Ataf ni maknanya sesuatu yang apa ni lah, yang tabi'nya mana lah. Kan dia kata ataf tu sesuatu yang jatuh selepas huruf ataf kan. Kita carilah mana ataf dia. Okey. Qataftu al-mauza wa tuffaha. Jadi dia punya terjemahan semua macam saya cakap lah, semua ada dekat sini. Kalau bagi yang tak jumpa, kena cari kamus lah. Sebahagian memang ada lah, kebanyakan. Qataftu, saya telah memetik, al-mauza, pisang, wa tuffaha, dan apple. Okey. Jadi macam tu je. Tengok. Ni ada qataftu, mana? Ni qataftu memetik, al-mauza pisang, wa tuffaha dan apple. Jadi mana ataf dia? Okey, qataftu fi'il madhi. Tu dah jadi fa'il dah. Al-mauza tu kita jadikan dia objek. Yang apa benda yang aku telah petik apa? Petik pisang. Dia jadi objek. Wa dan juga tuffaha, buah apple, dan juga apple. Jadi mana ataf dia kat sini? Ataf dia adalah tuffaha. Sebab apa? Jatuh setelah huruf ataf, waw. Jadi macam tu contoh latihan dia. InsyaAllah tuan-puan boleh buat lah yang lain. Itu sajalah dari saya dalam bab ataf ni, InsyaAllah. Baik, terima kasih Syahir. Kita bagi peluang pada Ustaz Agong untuk bagi summary, supaya bagi jelas, lengkap kepada semua. Di dalam pelajar-pelajar kita ni ada beginners, sabarlah. Pelajar-pelajar baru semuanya kena banyak sabar. Nanti kita ada sesi pada petang nanti, kita akan pelan-pelan kita akan bikin untuk memahami. Baiklah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah masuk kepada yang ataf. Ataf ni dah dijelaskan dengan Syahir, dah bagus. Dah jelas juga sebenarnya. Cuma nak bagi syarahan tambahan sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ataf ni itu macam kata hubung dan kemudian lalu atau dia menghubungkan dua perkataan. Kalau sini ni dia tabik dengan perantara huruf. Kalau sini ni cerita dia. Contoh dia, kita buat contoh ataf. Qara'a, dalam kitab tu ada Zaidun wa Bakrun. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sekarang di sini ada ataf, iaitunya wa. Ini harful atfi nama dia. Harful atfi, huruf ataf. Jadi harful atfi, huruf ataf nama dia. Wa sini, iaitunya makna dia apa? Dan. Huruf ataf banyak lagi sini huruf ataf. Wa, fa, thumma, au, la, am, lakin, bal, la, hatta. Semua ni huruf ataf, huruf. Kita belajar perkataan ada 3 jenis kan? Fi'lun, ismun dan harfun. Salah satu daripada harfun iaitunya harful atfi. Jadi antum belajar selama ni dah berapa huruf antum belajar? Jenis huruf yang antum dah belajar. Ni sekarang ni huruf ataf. Sebelum ni ada huruf satu lagi. Apa nama dia? Huruf jar, harful jar. Jadi dah belajar harful jar, dah 2 huruf antum pelajari dah. Jadi harful atfi. Ini huruf ataf. Banyak lagi. Sini wa maknanya dan, fa maknanya maka, thumma maknanya kemudian atau lalu, au maknanya atau, am maknanya atau, lakin maknanya akan tetapi, bal maknanya tetapi ataupun bahkan. Ya Syahmi? Okey, la maknanya tidak, hatta makna dia sehingga. Tapi bahasa sini hatta juga pakai. Bahasa kita, bahasa Melayu pun pakai hatta juga. Okey. Jadi, itu ada banyak huruf ataf. Ada lagu dia tadi Nanti petang
Petang nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh dengarkan lagu dia. Lagu dia tu walaupun tak sesuai harokat dia, mungkin terpanjangkan, terpendekkan. Janji dia masih ada baris lah lagu dia tu. Jadi itu tu bolehlah tuan-tuan ambil manfaat dia. Senang kita nak hafal lagu-lagu dia. Okey. Seteruskan. Jadi ini harful atfi, huruf ataf. Dia jadi perantara. Perantara ni maksud dia menghubungkan antara dua perkataan. Zaidun dengan Bakrun. Ini perkataan pertama, ini perkataan kedua. Qara'a. Qara'a maknanya dia apa? Telah membaca. Maknanya dia kata kerja kan, atau fi'lun. Telah membaca. Siapa yang telah membaca? Zaid. Zaid telah membaca. Ini fa'il. Ini fa'il. Rafa' ke tak dia? Fa'il mesti marfu' atau status dia irafa'. Rafa' kan? Maknanya dia marfu'. Tanda rafa' dia dhammah. Zaid telah membaca. Dan Zaid dan Bakar. Jadi Bakar ni perkataan pertama dengan perkataan kedua ini dia sama status dia. Yang ini kan fa'il tadi ni. Yang ini apa nama dia? Selepas huruf ataf ni apa nama dia? Ini nama dia ma'tuf. Ini ma'tuf nama dia. Perkataan selepas huruf ataf yang ikut sebelum dia. Ma'tuf ni kena ikut yang sebelum dia. Mana yang sebelum dia yang diikuti dia? Zaidun. Zaidun. Jadi Bakrun ni kena ikut Zaidun. Ikut apa dia? Ikut status i'rab. Zaidun i'rab dia apa? I'rab dia apa tadi? Rafa'. Maka ma'tuf ni mesti juga rafa' atau marfu'. Tanda rafa' dia apa? Dhammah. Tanda dia boleh berbeza-beza je, tak mesti sama tanda dia. Okey. Ya Sahmi ya? Jadi ini nama dia ma'tuf. Ma'tuf selepas huruf ataf yang ikutkan sebelum dia. Jadi ini selepas huruf ataf ikutkan sebelum dia. Ikut-ikutkan dalam segi i'rab, status dia. Jadi telah membaca. Siapa yang telah membaca? Zaid dan Bakar. Tadi fa'il dia si Zaid, Bakar ni jadi apa? Ma'tuf. Kalau antum terjemahkan jadinya macam mana? Zaid dan Bakar telah membaca. Cuma kalau dalam kita nak belajar dalam memberikan i'rab dia, macam saya buat tadi tu, telah membaca siapa? Zaid dan Bakar. Itu menterjemahkan perkataan-perkataan. Tapi kalau menterjemahkannya bagus, Zaid dan Bakar telah membaca. Maaf. Syahmi, faham? Ni. Dan dia tak mesti dengan bentuk yang sama. Contoh selepas dia tu. Yaqra'u Hasanun wa talibani. Yaqra'u makna dia apa? Syukri. Yaqra'u ni makna dia apa? Sedang baca. Makna dia fi'il kan? Kata kerja. Sedang baca. Siapa yang sedang baca? Kena tahu pelaku dia. Siapa? Hasan. Hasan sebagai fa'il. Hasan sedang baca. Sini ada waw. Waw tu makna dia apa? Dan. Talibani dan dua orang pelajar. Jadi yang selepas ataf ni dinamai ma'tuf. Apa i'rab dia? Apa i'rab dia? Apa status dia? Apa i'rab dia? Apa i'rab dia? Uzaifah, marfu'. Kenapa marfu' Uzaifah? Bagus. Kenapa marfu'? Kenapa marfu'? Sebabkan dia ikut yang sebelum dia. Fa'il ni kan marfu'. Kena ikut yang sebelum dia.
Sama juga macam ni, ikutkan sebelum dia. Sebelum dia marfu', sini pun mesti marfu'. Kena ikut sebelum dia. Sebab tu ma'tuf sini marfu'. Tanda rafa' dia apa sini? Alif. Tanda rafa' dia bagus. Alif. Syukri faham? Kena tengok elok-elok tu dia. Itu sajalah. Jadi kalau yang ataf, yang mesti antum fahami, dalam ataf tu ada harful atfi, ada huruf ataf. Selepas huruf ataf dinamai ma'tuf. Itu yang pertama. Jadi ada unsur dia. Unsur dia apa saja? Huruf ataf dan ma'tuf. Kalau Syahir tadi tambahkan dengan ma'tuf alaih, boleh. Ma'tuf alaih tu apa? Perkataan sebelum dia yang diikuti. Boleh tambah ma'tuf alaih. Ada 3 kalau dengan Syahir tadi. Okey, huruf ataf dengan ma'tuf. Lepas tu yang kedua, ma'tuf kena ikutkan yang diikuti atau ma'tuf alaih dia. Kena ikut. Sama-sama ikut apa? Ikut i'rab dia, sama-sama marfu'. Okey. Walaupun tanda marfu' dia berbeza. Tanda rafa' dia berbeza. Sini tanda marfu' dia apa? Hasanun. Dhammah sini alif, berbeza. Tapi dia tetap boleh. Boleh dia ma'tuf kepada, dia ikutkan kepada hasan. Faham tu? Jadi tu ataf. Okey, itu saja dulu. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Jadi dah ada 2 tabik yang antum belajar hari ini. Yang ikutkan perkataan sebelum dia. Tabik ni yang ikut sebelum dia saja. Tadi apa yang pertama? Na'at atau sifat. Sekarang yang kedua apa? Ataf. Ataf ni beza dia dengan na'at. Ataf ni menggunakan huruf. Ada huruf dia. Tapi kalau na'at tak pakai huruf. Sebabkan na'at tu sifat. Macam ustaz yang handsome di depan kelas. Yang sana tu korang jangan gelak. Betul ni. Ustaz yang handsome depan kelas. Jadi yang sana tu sifat. Itu saja. Jadi kalau ataf, contoh. Ustaz yang handsome dan Syahmi yang handsome di dalam kelas. Ada dan sana. Itu pakai atau. Ya Syahmi ya? Okey, itu saja dulu. Dah, Assalamualaikum. Terima kasih Terima kasih Ustaz Agong yang bagi summary yang sangat padat Baik tuan-tuan dan puan dan kepada beginners orang yang baru, sabar. Kena banyak bersabar. Kita belajar ni. Dan for beginners sangat baik kerana buku Ustaz Syamsul Ma'arif tu dah pergi ke tahap yang padat. Kalau siapa yang mula beginners ni sangat elok kalau nak dapatkan buku Mari Belajar Bahasa Arab karangan Ustaz Agong. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sehingga hari Jumaat ini kita bila masuk pengajian-pengajian sama ada college ke apa ke, kalau masuk universiti belajar nahwu sorob ni 2 tahun ni. Tapi kita nak buat 3 bulan. Jadi kena banyak bersabar. Ikut jelah. Kena ikut. Jadi kita bukanlah kita nak buat. Kalau nak tengok betul-betul sistem yang kita buat, buka YouTube, tengokkan bawah Pusat Ilmu At-Taqwa. Pusat Ilmu At-Taqwa. Jadi sana penuh dengan pengajian-pengajian daripada setiap tajuk-tajuk itu sampai hampir-hampir 100, hampir-hampir 100. Boleh tengok. Jadi tidak ada banyak orang, tidak ada perbincangan macam ni, seorang-seorang yang mengajar. Semuanya seorang-seorang. Seorang-seorang yang nak mengajar. Itulah sistem kita. Tapi sekarang ni kita nak buat live online dan sebagainya. Dan kita juga ada matlamat untuk nak memimpin tenaga pengajar. Kita ambillah kesempatan untuk mereka dan juga asatizah supaya nak betul. Kalau kita tengok daripada pengajian bahasa Arab Al-Quran, mula-mula kita start bersama, tapi bila mari penghujung itu kadang-kadang kita dah tak terkawal, kadang-kadang tengok kadang-kadang satu penyampaian itu semakan masa 1 jam setengah. 1 jam setengah. Jadi Ustaz Farid itu sebenarnya dia menantu saya. Dia tu menantu saya. Ustaz Farid tu adalah menantu saya. Saya datang pimpin. Saya umur dah dekat 70. Jadi kita akan tak ada. Jadi kita nak pastikan sekolah kita ni akan bersambung. Itu matlamat dia. Sebab tu kita cuba cari jalan kaedah-kaedah. Macam mana kita nak pastikan
kaedah yang terbaik. Metod dia banyak. Cuba Ustaz Agong, pasal dia belajar banyak. Cuba Ustaz Agong ceritakan metod-metod belajar bahasa Arab ni. Banyak kan sistem dia, kaedah-kaedah. Cuba urai. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ni di luar apa kita. Jadi sebenarnya metod belajar bahasa tu banyak. Ada nama dia direct method. Kalau tuan-tuan dan perempuan atau ada yang pendengar yang ada belajar macam belajar di pengajian pendidikan bahasa Arab, sana tu ada belajar metod-metod mengajar bahasa Arab. Kalau macam madrasah pondok saya dulu, itu pondok alumni Gontor, kita orang menggunakan direct method. Jadi macam yang tuan dan perempuan minta tadi, kita belajar bahasa Arab di pondok tu memang direct gunakan bahasa Arab. Tak ada gunakan bahasa Indonesia, tak ada guna bahasa Melayu, tak ada gunakan bahasa-bahasa mana pun, tak ada. Memang direct guna bahasa Arab. Sama ada kaedah dia salah ke tak salah, hantam saja pakai bahasa Arab. Jadi gunakan bahasa Arab saja. Ataupun kita gunakan minggu ni bahasa Arab, minggu depan English. Jadi masa saya praktikal mengajar, saya gunakan full Arabic. Pakai bahasa Arab, memang semua bahasa Arab. Tak faham pun student, saya kena jelaskan dengan bahasa Arab yang lebih sederhana lagi, yang lebih senang nak faham. Jadi macam tu, itu direct method. Kalau yang kitab ni, dia menggunakan nama dia qiraah wa tarjamah. Dia membaca dan menterjemahkan. Sebabkan tu tadi saya menjelaskan dia telah datang siapa. Dia menggunakan terjemahan. Dia lebih fokus kepada membaca dan menterjemahkan. Dia tak fokus kepada penggunaan bahasa langsung. Dia menggunakan juga, tapi tak sebanyak macam direct method. Kalau direct method memang full bahasa Arab. Sebenarnya banyak lagi metod-metod dalam belajar bahasa Arab. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan banyak belajar lagi di tempat-tempat lain. Mungkin berbeza-beza metod dia. Setiap metod tu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi bolehlah tuan-tuan ambil di sini, ambil kelebihan di sini, tempat lain pun ambil kelebihan dia. Jadi tuan-tuan boleh menyempurnakan kekurangan yang ada di tempat lain. Okey. Baik, terima kasih Ustaz Agong. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita baru 1 tahun. Jadi produk kita ialah Syahir, Hafiz, kemudian Ashraf, Mazuki. Itu produk-produk kita lah. Dan mereka belajar 3 bulan, kemudian ada setengah tu mendalam, dia ulang balik sikit dan padat. Sekarang dah masuk kepada Ustaz Sultan. Dia belajar Idadi, masuk Alim. Tahun pertama dah sekarang ni kan. Alim tahun pertama dah sekarang. Ya, jadi begitu. Baik, kita sudahlah majlis menawa kita sambung kepada Ustaz Farid. Hari ni tak ada, dia ada hal, dia bawa anak dia pergi hospital, dia ada hal. Kita sambung kepada pengajian kita muka surat 23 kitab tasrif. Ustaz kena duduk saja. Baik, ini tasrif ni sangat mudah, dia kena praktik pesanan daripada orang kuat, daripada Ustaz Syamsul Ma'arif. Dia datang dulu mengajar di sini. Dia kata perlu untuk buku lantera itu untuk kita nak baca tasrif dan ni 1 jam 1 hari. Mesti kita betul-betul nak padat kan. 1 hari 1 jam. Sebelah petang kita buatlah selalunya. Tapi sekarang ni kita tak mau ni, kita pelan-pelan dulu. Baik, sila masuk ni. 23. InsyaAllah boleh tengok pada buku tasrif lah. Okey, buku tasrif pada muka surat yang ke-23. Okey. Okey, bab fa'ala yaf'alu bina sahih. Tadi semalam kita dah pergi ke fa'ila yaf'alu. Bab fa'ila yaf'alu bina sahih. Ni kita tengok bab fa'ala yaf'alu bina sahih. Bina sahih. Bina yang apa? Yang tak ada huruf illat, fa'in dalam fi'ilnya. Salah satunya tak ada huruf illat, tak ada huruf hamzah, dan ain dalam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sama. Okey, secara kiasan lah, yang mengikuti wazan ini adalah fi'il yang ain atau lam fi'ilnya berupa huruf halak. Huruf apa ni? Halki lah, huruf halki. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Lepas tu ha ada. Kebanyakannya dia kata adalah fi'il yang ain atau lam fi'ilnya berupa huruf halak. Okey, jadi kita tengoklah
Lagu dia semua lebih kurang je macam yang sebelum ni. Okey. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Bahasa yabhasu bahsan wa mabhasan fahuwa bahisun wa dhaka mabhusun. Ibhas la tabhas mabhasun mabhasun. Ibhas la tabhas mabhasun mabhasun. Ba'asa yab'asu ba'san wa mab'asan fahuwa ba'isun wa dhaka mab'usun. Ib'as la tab'as mab'asun mab'asun. Ib'as la tab'as mab'asun mab'asun. Balagha yabla'u bal'an wa mabla'an fahuwa bali'un wa dhaka mablu'un. Ibla' la tabla' mabla'un mabla'un. Ibla' la tabla' mabla'un mabla'un. Jahada yajhadu juhudan wa majhadan fahuwa jahidun wa dhaka majhudun. Ijhad la tajhad majhadun majhadun. Ijhad la tajhad majhadun majhadun. Jaraha yajrahu jarhan wa majrahan fahuwa jarihun wa dhaka majruhun. Ijrah la tajrah majrahun majrahun. Ijrah la tajrah majrahun majrahun. Ja'ala yaj'alu ja'lan wa maj'alan fahuwa ja'ilun wa dhaka maj'ulun. Ij'al la taj'al maj'alun maj'alun. Ij'al la taj'al maj'alun maj'alun. Jama'a yajma'u jam'an wa majma'an fahuwa jami'un wa dhaka majmu'un. Ijma' la tajma' majma'un majma'un. Ijma' la tajma' majma'un majma'un. Khasha'a yakhsha'u khushu'an wa makhsha'an fahuwa khashi'un wa dhaka makhshu'un. Ikhsha' la takhsha' makhsha'un makhsha'un. Ikhsha' la takhsha' makhsha'un makhsha'un. Khada'a yakhda'u khudu'an wa makhda'an fahuwa khadi'un wa dhaka makhdu'un. Ikhda' la takhda' makhda'un makhda'un. Ikhda' la takhda' makhda'un makhda'un. Jadi ini adalah apa ni? Tasrif lah. Tasrif dia nampak je macam sama, nampak je lagu sama, tapi sebenarnya kita kena pentingkan pada yang baris. Macam Ustaz Fadil pun pernah cakap, asal fi'il jalasa yajlisu kita tak boleh ubah jadi jalasa yajlusu. Kita tak boleh ubah jadi jalasa yajlasu. Jadi ada asal dia. Dan salah satu caranya adalah Ustaz Fadil cakap, dengar orang Arab cakap ataupun tengok pada kamus. Kita kena tengok fi'il mudhari' dia macam mana, fi'il madhi dia macam mana. Sebab itulah dia ada bagi tahu wazan-wazan ni semua. Wazan, lepas tu macam kita belajar yang fa'ala yaf'alu semua ni, ini adalah wazan. Mauzun dia semua bawah ni yang ikut. Kalimat-kalimat yang ikut baris dia sama. Jadi itulah dia. Okey, dan lagi satu. Kenapa kotak-kotak ni kosong? Bukan sebab dia sebab apa ni? Hanya untuk kita punya latihan. Dekat tasrif ni dia banyak latihan. Pertama, kita kena latihan dekat mulut lah. Kalau kita nak tasrif ni, untuk beginners, memang untuk beginners apa ni lah, kita guna lagu lah. Tapi kalau sebenarnya, kalau dah mahir untuk tasrif ni semua, memang laju lah. Memang laju sangat. Mulut memang kena biasa. Tapi tak apa, untuk beginners, kita pakai lagu dulu, hafal guna lagu. Jadi sebenarnya baris dia sama je. Cuma Ustaz Fadil cakap isim masdar ni. Isim masdar ni kita kadang-kadang ada setengah isim masdar kita tak boleh kiaskan. Kita kena simai. Simai ni maknanya macam mana kita dengar orang Arab cakap macam mana. Macam mana orang Arab cakap. Macam ni khusyu'an, khudu'an. Tengok bukan khash'an, bukan khada'an. Kalau yang ni ja'ala yaj'alu ja'alan, ni ikut. Cara dia satu. Kena ikut orang Arab cakap lah. So latihan ni semua sama. Okay, tengok macam ja'ala yaj'alu kan. Ja'ala yaj'alu, tengok dia punya ya ni huruf mudhara'ah baris atas. Lepas tu huruf yang kedua fa fi'il baris mati, ain fi'il baris atas, lam fi'il baris depan. Tengoklah. Jama'ah yajma'u. Ya baris atas. Lepas tu jim baris apa ni mati. Lepas tu mim baris atas, lepas tu ain baris depan. Pun sama. Yang lain pun semua sama, jangan risau.
Jadi kita tinggal nak rujuk je ke atas. Okey, mula-mula kan dia nampak dia mula-mula slow-slow kan, macam asal, lepas tu hilangkan baris. Lepas tu kita dah buat yang hilangkan baris, lepas tu kita tulis kalimat-kalimat dia. Lepas tu inilah kita kena tengok latihan bawah dia lah. Kita tengok latihan dia. Latihan pun Ustaz Fadil, biasanya Ustaz Fadil jelaskan kan. Ni semua dia kata latihan dia semua sama je. Cari, baca, tentukan sirot dan terjemahkan kalimat yang bergaris bawah. Yang apa ni, yang bergaris bawah. Maknanya kalimat yang bergaris bawah ni tentukan sirot. Sirot ni apa? Sirot ni fi'il madi ke, fi'il mudhari' ke, ataupun isim maf'ul ke, isim masdar ke. Itu sirot. Terjemahkan kalimat yang bergaris bawah. Terjemah ni maknanya macam mana? Kita kena tengok kalau terjemahan fi'il madi macam mana. Okey, kita pakai ayat, kita pakai perkataan ja'ala lah. Kita pakai perkataan ja'ala, fi'il madi dia telah menjadikan. Kalau fi'il mudhari' jadi sedang ataupun akan menjadikan. Ataupun kalau isim masdar kita boleh terjemah dia penjadian ke. Dia pekerjaan tapi tak berkenaan dengan waktu. Lepas tu masdar mimi pun sama, terjemah macam masdar juga. Lepas tu isim fa'il orang yang menjadikan ataupun yang menjadikan. Ataupun isim maf'ul yang dijadikan ataupun yalah orang yang dijadikan. Lepas tu kalau amar jadilah. Jadilah ataupun jadikanlah. Untuk nahi janganlah jadikan, menjadikan. Untuk zaman makan, okey kalau zaman dia ada dua, zaman ni waktu. Kalau makan tempat, bukan makan Kalau Melayu kita makan makanan lah, makan makanan. Kalau yang ni makan ni maknanya dia tempat dalam bahasa Arab Zaman ni waktu menjadikan, makan untuk tempat menjadikan. Jadi kita nak terjemah yang mana? Macam saya cakap, ikut kesesuaian ayat dia lah. Tengok, yang ni dia kata fi'il yang ain atau lam fi'ilnya berupa huruf halak. Huruf kat tekak lah. Lepas tu jahada ada kebanyakan lah dia kata secara kiasi. Okey, dan ni ada cuma dekat latihan ni dia kadang-kadang ada kasih nombor sebab apa? Ada tak banyak lah, dia tak banyak macam terjemahan dia tu, dia tak banyak macam dalam buku tabel Nahwu Al-Fatih lah. Cuma dia adalah kasih, mungkin antara perkataan-perkataan yang susah orang nak cari ke, mungkin dia ada kasih. Ni ada 3, muka surat sebelah ada 2 je. Yang lain kita boleh cuba usaha sendiri, tengok dekat kamus Minta apa nama buku Lantera, cuba tengok muka surat 88. Minta apa nama Hafiz pergi sana buku 88. Sila tuan-tuan puan-puan buka buku Lantera 88. Cuba Hafiz huraikan macam mana kita nak faham muka surat 88 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Buku Lentera surat 88. Okey, kalau kita tengok nombor pertama tu hasada yahsudu. Dia daripada wazan fa'ala yaf'ulu. Wazan adalah bentuk kata yang menjadi patokan untuk diikuti. Jadi yang hasada yahsudu ni dia jadi mauzun. Mauzun tu apa? Mauzun kata yang diikuti wazan. Jadi wazan kat sini fa'ala yaf'ulu. Jadi yang nombor 2 sabara yasbiru, wazan dia apa? Fa'ala yaf'ilu. Kalau bina, dia bina sahih. Bina sahih dia yang tak ada huruf illat. Ain dalam fi'il dia bukan huruf yang sama, dan antara fa'il dalam fi'il dia pun tak ada huruf hamzah. Itu bina sahih. Yang ketiga sami'a yasma'u, wazan dia fa'ila yaf'alu. Dan dia pun sama juga bina sahih. Yang keempat khasya'a yakhsya'u, wazan dia adalah fa'ala yaf'alu. Dia pun bina sahih juga. Sekejap lagi Ustaz Agong akan datang. Dia ada ni pergi kamar kecil, bilik toilet ya. Nanti dia akan ni minta Syahir masukkan satu muka surat lagi. Kan bila Ustaz Agong mari dia nanti dia urai balik apa yang kesimpulan. Masukkan satu muka surat sebelum kita tamatkan kelas pagi ni. Okey, kita teruskan pada muka surat yang lagi satu. Okey, pada muka surat yang ke-24, buku tasrif dan ilal al-fatih.
Okey, kita sekarang dah masuk wazan fa'ula yaf'ulu lah bina sahih. Fa'ula yaf'ulu. Ain fi'il itu ada dua fi'il madi huruf apa ni baris dhammah, fi'il mudhari' pun baris dhammah juga. Okey, jadi kita tengok jadi dekat wazan ni dia tak ada isim maf'ul lah. Sebab apa dia kata yang mengikuti wazan ini kebanyakannya berupa sifat. Berupa sifat lah dia kata. Okey. Kebanyakan lah. Bukan semua, kebanyakan. Okey, kita cuba. Sama je lagu dia. Fa'ula yaf'ulu fa'alatan wa maf'alan fahuwa fa'ilun fahuwa fa'ilun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun basura yabsuru basaratan wa mabsaran fahuwa basirun fahuwa basirun ubsur la tabsur mabsarun mabsarun ubsur la tabsur mabsarun mabsarun ba'uda yab'udu bu'dan wa mab'adan fahuwa ba'idun fahuwa ba'idun ub'ud la tab'ud mab'adun mab'adun ub'ud la tab'ud mab'adun mab'adun jabuna yajbunu jabanatan wa majbanan fahuwa jabbanun fahuwa jabbanun ujbun la tajbun majbanun majbanun ujbun la tajbun majbanun majbanun januba yajnubu janabatan wa majnaban fahuwa junubun fahuwa junubun ujnub la tajnub majnabun majnabun ujnub la tajnub majnabun majnabun hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun fahuwa hasanun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun rakhusa yarkhusu rukhsan wa markhasan fahuwa rakhisun fahuwa rakhisun urkhus la tarkhus markhasun markhasun urkhus la tarkhus markhasun markhasun radhula yardhulu radhalatan wa mardhalan fahuwa radhilun fahuwa radhilun urdzul la tardzul marzalun marzalun urdzul la tardzul marzalun marzalun sahula yashulu suhulatan wa mashalan fahuwa sahlun fahuwa sahlun ushul la tashul mashalun mashalun ushul la tashul mashalun mashalun صعب يصعب صعوبة ومصعبا فهو صعب فهو صعب أصعب لا تصعب مصعب مصعب أصعب لا تصعب مصعب مصعب فصوح يفصح فصاحة ومفصحا فهو فصيح فهو فصيح ufsuh la tafsuh mafsahun mafsahun ufsuh la tafsuh mafsahun mafsahun. Jadi dekat wazan ni dia tak ada isim maf'ul lah. Isim maf'ul dia tak ada, jadi ni tak payah buat pun. Kalau table kosong ni tak payah buat, tak apa, sebab isim maf'ul dia memang tak ada dekat wazan ni. Kalau kita tengok dekat bawah tu, kita cuba tengok dia punya, dia ada kasih keterangan sikit. Dia kata dalam wazan ini isim sifatnya simai. Simai ni maknanya apa? Dengar dekat dengan orang Arab cakap apalah. Tidak boleh dikiaskan. Kita tak boleh kias. Sebab itulah tadi dekat isim masdar ada banyak ubah-ubah sikit. Sebab apa? Itu semua bukan kias. Kita bukan kiasi. Kita simai. Jadi itulah dia untuk wazan fa'ula yaf'ulu. Yang ni dengan fa'ula yaf'ulu sebelah tu. Sila Ustaz. Sila Ustaz Ustaz Agong huraikan, bagi kesimpulannya dalam masa yang paling ini masa kita nak berhenti rehat, nanti kita akan masuk pengajian acara Al-Quran. Sila Ustaz. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tadi hari ini wazan apa? Fa'ala yaf'alu dengan fa'ula yaf'ulu. Okey. Fa'ala yaf'alu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tadi dah hafal kan semua
ini ni semua daripada fa'ala yaf'ulu semua. Tu tasrif apa nama dia? Tasrif istilahi nama dia. Itu tasrif istilahi. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ba'atha yab'atsu, maknanya wazan dia adalah fa'ala yaf'alu. Bahasa yabhasu, fa'ala yaf'alu. Kita tak boleh ubah bahasa yabhusu, tak boleh. Bahasa yabhisu tak boleh. Bahusa yabhusu tak boleh. Jadi tak boleh suka hati, tak boleh. Macam mana kita nak tentukan dia? Kena rujuk kepada kamus. Jadi kalau kita rujuk dalam kamus, di kamus dia akan tulis terus tu. Bahasa yabhasu, bahasa yabhusu macam tu. Kalau yang betul dia adalah bahasa yabhasu. Kena ikutkan yang wazan dia fa'ala yaf'alu. Jangan kita masukkan dia, campur dia kepada wazan yang lain pula. Ini dah kelompok dia. Bahasa yabhasu. Itu yang pertama. Yang kedua, macam bahasa, makna dia apa? Membahas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau menghafal tasrif istilahi ini, sebaiknya kita pun juga kena tahu makna dari setiap. Contoh yang mudhari' yabhasu maknanya apa? Sedang membahas atau sedang mencari. Bahsan ni makna dia apa? Pembahasan atau pencarian atau pembahasan. Masdar ni dua-dua ni sama. Masdar yang satu ni dengan masdar mimi. Yang pertama ni nama dia sebenarnya masdar ghairul mimi nama dia. Yang ini masdar mimi. Dua-dua ni masdar atau dalam bahasa Melayu kita nama dia kata nama terbitan. Kata nama terbitan. Boleh dia bermaknakan membahas, boleh. Cuma dia bukan fi'il lah, dia bukan kata kerja. Boleh maknakan membahas, boleh. Okey. Kalau bahis makna dia apa? Orang yang membahas atau sesuatu yang membahas. Jadi yang membahas bahis ni. Contoh dia Ustaz buat sini. Al-ustazu bahisun. Ustaz adalah orang yang membahas atau yang membahas, pembahas, yang membahas. Okey. Contoh kita ambil yang lain, perkataan di sini ni melukai. Kamu adalah orang yang melukai. Melukai hatiku. Macam mana? Boleh juga. Kamu adalah orang yang melukai hatiku. Macam mana? Anta jarihun. Kita ambil yang ismul fa'il dia. Jarihu qalbi. Kamu adalah orang yang melukai hatiku. Boleh? Korang jangan tulis pula. Ini untuk belajar saja. Atau juga yang lain, dia khusyuk, dia orang yang khusyuk dalam solat. Apa? Dia lelaki. Huwa khashi'un fis salati. Kalau dia perempuan macam mana? Hiya khashi'atun. Jadi yang ismul fa'il ni kalau dia perempuan pelaku dia, tambahkan tun belakang dia. Okey. Itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan pelajar-pelajar semua dah hafalkan tasrif istilahi, kena pandai dalam menggunakan setiap setiap sigot. Di atas ni sigot ni. Kalau ini sigot ismul fa'il menandakan pelaku. Sini ismul maf'ul menandakan yang dikenakan. Contoh lagi yang lain, kamu adalah orang yang dilukai. Anta atau terluka. Anta majruhun. Ni ismul maf'ul. Terluka atau dilukai. Saya terluka. Mungkin terluka kulit yang terluka, bukan jangan hati je terus je. Kulit juga terluka. Kadang mungkin terjatuh dalam Okey, itu saja. Jadi kena tahu, kita kalau dalam belajar bahasa ni kena tahu fungsi dia. Fungsi daripada setiap sigot ni.
atau dari setiap bentuk kata. Ada yang bentuk sebagai kata nama pelaku, ada kata nama yang dikenakan maf'ul. Ada masdar kata nama terbitan. Ini kena tahu bentuk-bentuk ni maksud dia. Jadi kalau masalah tasrif istilahi tadi Syahir dah jelaskan dah bagus dah. Muka surat 23 dengan 24. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kena tahulah makna dari setiap bentuk-bentuk tu. Okey, itu saja dulu. Syukran. Baik, terima kasih Ustaz Agong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita punya orientasi ini akan habis pada hari Jumaat supaya pelajar-pelajar yang tidak ada asas yang baru masuk, mereka boleh faham apa yang telah 1 minggu lebih dari ini. Dan sangat mustahil semua beginners kena check balik video-video daripada siri 1 sampai ni. Hujung minggu ni cuba perhatikan, dan kita akan belajar hari Jumaat nanti. Besok kita akan habis dua pelajaran. Kemudian hari Jumaat kita ulang. Kita ulang hari Jumaat. Kemudian ujian hari Sabtu. Ujian hari Sabtu. Jadi kita mudah-mudahan Allah SWT tunjukkan kepada kita kaedah yang terbaik yang kita sedang ni olah-olah. Jadi kena fahamlah sekarang ni kita buat program ini, kita ada matlamat kita ada tujuan untuk kepentingan pelajar-pelajar kita yang telah lama dah ni. Dan kepada tuan-tuan perempuan, jika nak belajar dengan Ustaz Sultan, kalau dah bahasa Arab tinggi, boleh masuk pengajian Iradi, dia boleh buat melalui Zoom. Begitu jugalah kepada beginners, kepada semua pelajar-pelajar baru yang tidak ada asas ataupun yang ada asas tapi rasa selesa dengan Ustaz Agong, boleh masuk. Dia pun ada buat kelas Zoom setiap hari Sabtu Ahad. Setakat itu saya minta maaf di atas apa saja kelemahan kami. Kita akan jumpa lagi petang ini jam 5.10 5.10 minit petang ini. Kelas yang belah petang ini sangat-sangat mustahak, kerana kita kena main dengan tasrif, kita kena main lagu-lagu dia memang kena ulang. Sangat-sangat mustahak. Tasrif sangat-sangat mustahak. Jangan ni. Dan setakat ini tuan-tuan dan puan-puan semua, jika boleh kena ulang baliklah dengan siapa saja dalam grup, ulang balik apa yang telah kita belajar supaya benda yang kita belajar itu semuanya lekat. Kalau kita buat tak prepare untuk kita masuk kelas, susah sikit. Jadi kita prepare, kita kena check balik apa yang kita belajar petang ini, malam nanti kita semak balik apa yang kita belajar dan kita buat persiapan untuk besok pula. Baik, setakat itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sudah ingat tasbih kepada Subhanallah.